Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ya ringgit boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamimil khair. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa ba'du. Alhamdulillah. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah SWT yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid. Mungkin mengundang hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita. Alhamdulillah. Kita pun tak tahu setara mana, tempoh mana Allah nak bagi umur kepada kita, dan kita guna sebaik-baik. Kena sentiasa fikir, sentiasa renung. Masa tempoh yang berbaki ini, banyak mana amalan yang kita buat, amal soleh. InsyaAllah tuan-tuan semua kita sentiasa ingat memperingati, dan dalam duk beringat semua insyaAllah mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah, iaitu kematian yang baik ataupun kesudahan yang baik insyaAllah. Amin. Tuan-tuan semua, pada pagi ini kita akan mempelajari surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah iaitu membawa makna perihal melapangkan dada. Maknanya kelapangan, lapang dada. Lapang dada ni yang ditujukan dalam cerita ni, surah ni, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini merupakan surah yang ke-94 di dalam susunan 114 surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dan surah ini dikatakan sebagai surah Makkiyah, mengandungi 8 ayat. Tetapi pendapat Ibnu Abbas menceritakan surah ini adalah surah Madaniyah. Adapun qaulul jumhur ulama yang lain, pendapat-pendapat yang lain, semua mengatakan surah ini adalah Makkiyah. Surah ini mempunyai 8 ayat. Surah ini mempunyai 8 ayat. Sebelum daripada kita teruskan, kita nak baca surah ini, kita lihat dulu sedikit asbabun nuzul, sebab penurunan. Cuma sebab penurunan ini sebab turun ayat yang ke-6. Bukan satu surah, turun ayat yang ke-6 itu asbabnya ialah surah ayat ke-6 ni yang mana? Inna ma'al usri yusra. Itu ayat yang ke-6. Sebab turunnya itu, ayat ini diturunkan setelah orang musyrikin mempersendakan orang yang beriman dengan kemiskinan yang dialami. Jadi orang Islam ni yang duduk ikut perjuangan Nabi, yang bersama Nabi ni, di antara orang yang miskin, orang yang susah. Jadi musyrikin Mekah ni duduk peli, hok ikut Muhammad ni hok miskin saja. Hok tak ada kedudukan, tak ada pangkat, tak ada pengaruh, hok dok ceto saja. Jadi Allah SWT menurunkan ayat Inna ma'al usri yusra. Nampak susah, tetapi akhirat nanti mereka inilah di antara yang memasuki syurga yang terawal. Memasuki syurga yang awal ni orang miskin, orang susah. Orang kaya Islam di mana? 500 tahun selepas itu baru masuk syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan semua, sebelum kita mempelajari surah Al-Insyirah,
hamba rujuk kepada tafsir Sawi, Hasyiah Sawi, tafsir Jalalain tu tafsir. Ada tafsir, nama tafsir Jalalain. Dalam tafsir Jalalain ni dia ada lagi syarah kepada tafsir Jalalain, dia panggil Hasyiah. Hasyiah Sawi. Di dalam Hasyiah Sawi disebut faidatun, faidatun. Dzakara ba'du salihin khawas hadhihi surah. Telah menyebut oleh setengah daripada orang-orang yang salih, dia panggil kelebihan surah ini, kelebihan surah ini. Di antaranya kelebihan yang pertama, ini yang berbaca dalam kitab syarah Hasyiah Sawi, syarah kepada tafsir Jalalain. Takut ada orang tanya, ustaz ambil di mana? Bijak ke? Mana-mana ke? Tak. Anna man katabaha fi ina'in min zujaj wa mahaha bima'in warada wa sharibaha yazulu anhu al-hammu wal huznu wa dhiqu sadri. Siapa yang menulisnya, menulis surah ini, Alam Nashrah ni, dia tulis di mana? Dia tulis di bekas daripada kaca sebagai contoh, di pinggir, di pinggir, dan dia pun masuk ke air. Jadi dia pun bila masuk air dalam air pinggir yang kita tulis tadi dengan dakwah tadi, maka tulisan itu hilang lah. Hak yang tak bolehnya tulis atas kertas makan, tu tak boleh. Dia panggil makan Quran ni. Hak ni benda tu dah gaib dah. Dia tak ada dah. Tulisan tu tak ada, hilang dah dalam air. Hak ni tak apa. Jadi bila dia minum dengan air ini, air yang ada tulisan di dalam air ini, maknanya tulisan tu dah hilang dah. Yazulu anhul hammu, maka bila dia ada kesedihan, dia ada kemurungan, dia ada rasa susah hati, kesempitan dada maksudnya, rasa susah hati, rasa sedih, rasa apa, ada masalah, kemurungan dan sebagainya, tulis surah ini di pinggan sebagainya, minum air. Satu. Dan yang kedua, tuktabu fi matlaqi ina wa tumha bima'in wa tushrabu lil hifzi wal fahmi. Yang kedua, khasiat kalau kita nak suruh kita ni hafalan kita ni cepat, kuat dan mudah faham. Benak mudah, nak suruh mudah faham. Anak-anak baik, pok anak pun baik, mak anak pun baik. Bukan anak-anak je, kita sendiri pun mengaji nak suruh mudah faham. Buat cara ni tadi, buat cara ni juga. Kita tulis di pinggir, tulis di pinggir. Pen tu biasanya kebiasaan kita guna pen dakwah cair, jangan guna marker permanent. Marker permanent tu, dia duk lekat pinggir tu lah. Pen dakwah tu, pen dakwah kita celup. Dulu ada pen kita tarik ataupun kita pecek pakai ke apa, dia lekat dakwah tu. Dakwah tu kita nak tu, tulis guna dakwah tu. Adapun dakwah hok jenis pen biasa, pilot ni hok biasa kita tulis hok kering ni tak jadi. Nak hok basah tu. Tu yang kedua. Yang ketiga, wa man lazamaha aqibas salawatil 15 marrat. Siapa yang melazimi membaca surah Asy-Syarh, Alam Nashrah, selepas semaya fardu 10 kali, 10 kali, hasala lahu at-taysir fil rizqi wat tawfiq fil ibadah, maka terhasil baginya itu jadi mudah di dalam nak mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi mudah untuk dia nak mendapat rezeki daripada Allah Taala dengan cara dia menulis surah Asy-Syarh, dia membaca surah Asy-Syarh selepas daripada sembahyang fardu 5 waktu. Dia baca berapa banyak? 10 kali. Ini kelebihan. Jadi urusan dia ni
rezeki dia ni dipermudahkan oleh Allah SWT. Kalau kita nak tahu, cuba amal. Kan kita duk panggil acu cuba teratas. Nah, acu pun dia, cuba pun dia, terah pun dia, teh pun dia. Nah, baca 10 kali selepas semaya fardu. Ustaz, kita nak baca masa mana? Masa ni boleh baca lah. Saat ni kita semaya fardu. Lepas tu zikir 33, tu baca dulu selepas semaya, tak ada masalah. Janji lepas semaya fardu sudah rau amin apa semua, kita selit 10 kali ni, belai-belai nak balik boleh, tak ada masalah. Janji selepas semaya fardu baca 10 kali. Kita cuba tengok, dia panggil testimoni sebelum dan selepas. Sebelum buat ini keadaan, selepas buat amalan ni kita tengok bagaimana Allah Ta'ala luaskan rezeki. Rezeki ni bukan piti saja, sehat rezeki. Jangan apa pitih tak mari, padahal dia tu sihat molek, hilang penyakit dan sebagainya, kan? Baik, itu kelebihan yang ketiga. Yang keempat, yang keempatnya yang tadi wa taufiq fil ibadah, dan Allah Ta'ala akan beri taufik, orang panggil taufik dalam dia nak buat ibadah pada Allah Ta'ala. Kelebihan kita baca 10 kali tadi selepas semaya fardu tadi. Dan wali qada'i ma ahamma al-'abdu yusalli rak'atain wa yajlisu mustaqbilan 'ala taharah wa yaqra'uha 'iddat huruf wa thalatha thumma yad'uha bima ahammahu yustajab lahu insyaallah ta'ala wa huwa mujarrabun sahihun. Kalau kata seorang ni dia nak supaya ditunaikan ditunaikan apa yang ia cita-citakan, dia nak gapo dia, maka dia semaya 2 rakaat. Lepas tu dia ni duduk di atas, lepas pada semaya tadi dia baca 3 kali, kemudian dia berdoa apa yang dia kehendaki, dengan dia cita-citakan akan dimustajabkan baginya insya-Allah. Baca surah Asy-Syarh selepas daripada mudah-mudah kita kata semaya sunnah hajat lah, sebab kita nak minta lepas tu kita panggil sunnah hajat. Walaupun tidak usalli sunnatul hajati pun akad takbir Allahu akbar 2 rakaat, tapi niat kita ni nak mohon selepas pada semaya sunnah hajat ni ada hajat, nak akad doa, nak doa pada Allah, tu dia panggil semaya sunnah hajat. Maka baca surah Asy-Syarh 3 kali, lepas tu doa, insya-Allah doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara faedah kelebihan membaca surah Asy-Syarh dan juga menulis surah Asy-Syarh dan minum air tadi. Ada orang kata tak boleh guna ayat Quran, ruqyah baca ayat Quran tiup dia air, tak boleh. Dia kata syirik ke mana syirik. Kita ikhtiar tu dengan ayat-ayat yang terbaik, kalimah-kalimah yang terbaik. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu shifaa'un sebagai penyembuh, ubat penyembuh, wa rahmah dan rahmat bagi orang mukmin. Tiba-tiba kita kata tak boleh nak pakai, tak boleh nak guna. Lepas tu nak guna apa? Nak guna jampi serabah, nak guna haiman bang tanah, haiman bang air. Tu pagi tu. Jadi itu semua ayat Quran adalah yang terbaik. Apa-apa masalah urusan nak berubat nak apa semua guna ayat Quran. Jelas meyakinkan kerana ia adalah kalam Allah SWT. Baik, seperti biasa kita akan membaca surah Asy-Syarh. InsyaAllah kita baca dan kita mentadabbur makna insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi
ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Surah Asy-Syarh ayat yang pertama, Allah SWT berfirman alam nashrah laka sadrak. Dari sudut tajwid kita perelokkan mim mati bertemu dengan nun, iaitu izhar syafawi. Alam nashrah, jangan baca alam alama, kemah alam. Alam nashrah laka sadrak ra tu ra bayi atas, sad tebal, khussu dautin qis. Huruf sad adalah huruf isti'la, kena baca tebal, sadrak rak. Kaf tu nipis, kaf. Wa wada'na 'anka, wa wada'i mati, wa wada'na 'anka wiz zadba. Jadi di sini agak payah kalau kita tidak berhati-hati. Wa wada'na 'an, ada kata silap, wa wada'na an, dia tukar dengan alif. Wa wada'na 'anka wiz, zat tu apa? Wizrak. Baik, itu selesai. Alladhi 246 boleh, mak jaiz. Alladhi anqadha boleh baca 246. Anqadha ikhfa haqiqi. Anqadha dhahrak, Allah bukan za. Alladhi anqadha zahrak, salah, za tu bunyi z. Alladhi anqadha zahrak tu Allah bukan za, bukan bunyi banyak tu bunyi dak. Allah itu cara sebut huruf za. Allah rak, tak bunyi banyak z, bukan zahrak tu nak pergi kepada zai. Wa rafa'na laka dhikrak, kaf dua-dua tu. Wa rafa'na laka dhikrak, kaf tu nipis kaf. Fa inna ma'al usri yusra. Ni sini kena beringat ujung. Fa inna ma'al tu peringat juga. Fa inna ma'al alif lam qamariyah, jangan baca ma'al. Fa inna ma'al usri yusra. Jangan terlebih. Kalau terlebih macam mana bunyi? Fa inna ma'al usri yusra. Lebih tu. Inna ma'al usri yusra. Dua harakat je, jangan lebih salah. Salah. Fa inna wajibul ghunnah, wajib dengar. Nun tasydid, mim tasydid, wajibul ghunnah, wajib dengar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tu cara baca dia. Jangan baca fa inna ma'al usri. Salah tu lah bunyi. Inna ma'al usri. Salah tu. Salah dia bunyi la.
Inna ma'al kemah tu alif lam bertemu dengan ain. Fa idza faragh bukan faragh ro lagi tempat ghain lagi. Fa idza faragh bukan fa idza faragh bukan faragh ro fathah ro fathah ro ko bahasa Arab ko Melayu ro di atas ro bukan ro di atas ra. Melayu ra ra kena ro. Fa idza faraghta fansab ba mendetak qalqalah sughra. Wa ila rabbika farghab ra tabal. Wa ila rabbika bukan far. Wa ila rabbika farghab. Jadi sini ni dia kena baca tu kena berhati-hati. Kalau tak berhati-hati, takutnya kita terlepas pandang, jadi salahlah baca kita. Baik, kita tengok kepada makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Alam ni dia panggil adatul istifham. Alif tu maknanya tanda tanya, huruf tanya, alif. Mana huruf alif ni huruf nanya. Adakah tidak? Nashrah, kami lapangkan bagi kamu Muhammad, laka ni bagi kamu, sadraka akan dada kamu. Maksudnya apa? Bukankah kami telah melapangkan bagi kamu dada kamu wahai Muhammad, serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk. Allah SWT lapangkan dada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni bila mana Allah SWT inna sanulqi alaika apa ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Tu ayat Allah Taala turun kepada Nabi Muhammad, bangun wahai orang yang berselimut, bangun, bagi peringatan, kena royak, bangun, cerita, kena berdakwah, kena berhadapan dengan manusia ramai. Jadi ni perkara yang memberatkan Nabi. Kalau kita orang suruh kita mung gi suruh panggil orang kampung londan ni, mung gi panggil suruh mari masjid. Berat tak kita? Berat weh. Mung gi royak dakwah orang nak rumah, nak kampung, gi suruh mari masjid semaya. Berasa boleh nak buat? Tak suruh kata Kota Baru, ambil londan ni ya. Kita pergi siapa Peter Degong dan tutup pintu, balik saja, balik awal. Hak tu ya jadi sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat kita yang tabligh ni, dia kata Allah, kita pergi rumah ni demo lagi, pergi rumah ni demo lagi, pergi rumah ni demo lagi. Gitu nak buat apa? Nak ajak ke semaya, pergi masjid. Allahu Akbar. Ni jadi perkara ni yang memberatkan Nabi ni, yang memberatkan hati Nabi. Maka Allah SWT beri jaminan kepada Nabi. Allah Akbar. Kita tengok wal muradu huna tawassu' as-sadri bin nuril ilahi. Allah SWT lapangkan dada Nabi, meluaskan, orang panggil perasaan Nabi ini dengan dia panggil sebagai cahaya ketuhanan, cahaya ilahi. Cahaya ilahi. Allah Ta'ala terangkan dada Nabi, hati Nabi, supaya Nabi ni berlapang dada. Bila Nabi ni munajat dengan Allah SWT dengan munajat yang benar, munajat dengan Allah Ta'ala. Bila nak dakwah kepada makhluk ni, kena ada keikhlasan sungguh, supaya Allah Ta'ala buka pintu hati-hati makhluk ni supaya dapat menerima. Maka supaya dapat keberkatan Allah SWT. Ni yang jadi Nabi ni rasa susah hati lah. Sebab tugas ni berat tugas ni.
Ada orang lagi mesyuarat PIBG. Dia duk bisik-bisik lobby supaya orang latih dia jadi YDP. Nak apa? Nak sahur. Ingat kau jadi YDP PIBG ni hijau mudah ke? Besar tanggungjawab. Tu baru YDP PIBG. Guru besar sekolah ni besar tanggungjawab. Pengetua sekolah besar tanggungjawab. PPD, JPN apa semua tu hak pendidikan dah hangpa ya. Besar tanggungjawab ni. Lepas tu ni tu email untuk jaga kampung ni. Besar tanggungjawab ni. Memastikan semua supaya takwa pada Allah SWT. Kalau buat kerja dengan ikhlas. Buat kerja dengan telus. Tak ada tipu-tipu, tak ada kelentung-kelentung. Payah. Jadi ini jadi berat kepada Nabi untuk nak berdakwah ni. Maka Allah SWT beri kepada Nabi Muhammad ini orang panggil lapar dada, dengan mana Allah Taala lantikkan Nabi ni lantik dan menjadi Nabi dan Rasul ketika mana Nabi berumur 40. Sebab itulah tuan-tuan semua, bila kita tengok Allah SWT cara bagaimana Allah Ta'ala lapangkan dada Nabi, kita pun lihat kepada sirah sejarah. Disebut dalam tafsir Jalalain ini, disebut famarratus syaqq arba'. Maknanya orang panggil Allah SWT belah dada Nabi ni melalui Jibril AS, dan belah dada Nabi sebanyak 4 kali. Kita diingat ke sekali, 2 kali? Rupa-rupanya tak. Sebanyak 4 kali. Yang pertamanya ruya anna Jibril alaihi salam atahu wa huwa inda marda'at Halimah. Ketika mana Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad ni ketika di dalam jagaan Halimah Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, ketika wahwa ibnu thalath sinin atau 4, ketika umur Nabi 3 tahun atau 4 tahun. Ketika umur Nabi 3 atau 4 tahun, Jibril mari gak Nabi, belah dada Nabi. Dilihat oleh adik-beradik susu, iaitu anak Halimah Sa'diyah, balik cerita kepada Halimah. Menyebabkan pada ketika itu Halimah ni serah balik kepada mak Nabi Aminah. Tak berani lama colek buat lari. Kalau kita hari ni van putih. Van putih duk ambak budak-budak, ambil jual, belah perut, ambil usus. Jadi Halimah ni rasa takut, serah balik. Ketika itu umur Nabi 3-4 tahun, Jibril mari belah dada dah sekali. Maka disebut lagi fashaqqa sadrahu wa akhraja qalbahu wa ghasalahu wa naqahu wa mala'a ilman wa imanan thumma raddahu fi sadrihi. Jibril ni belah dada tu masa umur 3 tahun 4 tahun tu, belah dada Nabi ni, mengeluarkan hati Nabi dan membasuhnya dan memasukkan ilmu dan iman, kemudian masuk balik dada-dada Nabi. Belah dada tu waktu hati Nabi masuk balik. Waktu jadi pelik ni, takut anak dia, anak Halimah takut, balik cerita kepada Halimah. Menyebabkan Halimah pun dengar cerita anak dia sebut belah dada, kerja Nabi belah dada, siapa dia tak tahu ni, pelik ni. Menyebabkan Halimah pun rasa takut. Lepas tu ketika mana, ketika lagi ketika layak ti'alaihil bulugh, ketika Nabi balik, ketika mana Nabi balik, wa syaqqa aidan 'inda bulughihi 10 sinin. Ketika mana siapa umur Nabi nak agak-agak, kita kata Nabi ni balik ni awal dah 10 tahun. 10 tahun, maka ketika ini Jibril alaihissalam belah pula dada Nabi 2 kali yang disebut dalam tafsir Jalalain ini. Ketika mana Nabi ni orang panggil duduk tengah baru nak membesar, baru nak lebih kurang ke arah balik, maka cukup 10 tahun, maka Jibril alaihissalam belah lagi sekali. Lepas tu ketika mana wa indal bi'atsah, ketika mana diangkat jadi Nabi umur 40.
umur 40. Tak dia umur 3 tahun ataupun 4 tahun, lepas tu umur 10 tahun, lepas tu umur 40 tahun. Dia dibelah lagi dada Nabi. Dibelah lagi dada Nabi ketika mana? Ketika al-bi'tsah, ketika dibangkit dari Nabi, dia tahammal al-Quran wal ulum, supaya Nabi ni boleh menanggung Quran dan juga ilmu-ilmu yang Allah Taala nak beri kepada Nabi. Belah pula dada Nabi. Itu kali ketiga. Walailatul Isra liyatahayya limulaqati ahlil mala'il a'la, dan pada malam Isra Mi'raj. Ketika mana? Ketika itu bila kita buka kitab sirah, umur Nabi 50 tahun. Jadi 4 kali. Ketika mana Nabi nak naik di atas, dalam peristiwa Isra di bawah ini, Mi'raj naik. Dalam peristiwa sebelum Nabi di Isra Mi'raj kan, Jibril dengan Mikail mari belah dada Nabi. Ketika mana Nabi tidur di dekat dengan Hijr Ismail. Kali kita pergi ke Mekah tu, Hijr Ismail ni tepat parabola. Di situ maka Nabi dibelah sekali lagi. Jadi dalam orang panggil Allah Ta'ala belah dada Nabi ni melalui Jibril alaihissalam ni sebanyak 4 kali. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagi kamu dada kamu wahai Muhammad, serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk. Itu Allah Ta'ala, bukan cala-cala Nabi ni. Allah Ta'ala bersih hati-hati Nabi, kerana tugas Nabi ni berat. Tugas Nabi ni berat. Baik, wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu menyiarkan Islam, untuk menyiarkan Islam. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Kami kami telah meringankan daripadamu bebanmu, untuk nak menyiarkan Islam, maknanya untuk nak menyebarkan agama Islam. Jadi Nabi SAW ni dia tidak ada salah, dia tidak ada dosa, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tadi wa wada'na 'anka wizrak. Dalam tafsir ni banyaklah ceritanya, wa wada'na 'anka wizrak ni, alladhi anqadha zahrak ni, ayat yang seterusnya, alladhi anqadha zahrak, yang memberati tanggunganmu dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakan. Alladhi anqadha zahrak, ketika mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak berdakwah, nak pikul beban yang berat ni untuk nak berdakwah, maka Allah SWT meletakkan Nabi ni bersama dengan isteri Khadijah, isteri Nabi Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ni di antara orang yang cerdik, orang yang berpengalaman, orang yang baik, orang yang orang panggil penyejuk hati, penyejuk mata bagi Nabi. Bila mana Nabi ni terima wahyu, Nabi ni susah hati. Nabi masa tu Nabi muda lagi. Kita kata, kalau kita kata berbanding dengan Khadijah binti Khuwailid, bila mana tengok kepada sirah, dikatakan Khadijah ni lebih umur daripada Nabi. Maka ketenangan Khadijah ni bersama Nabi ni, Nabi ni bila bersama Khadijah ni, bila Nabi ni ada masalah, Khadijah menenangkan Nabi. Dengan Allah SWT menjodohkan Nabi kita dengan Siti Khadijah ni. Bila mana dalam peristiwa Nabi terima wahyu ni, bila Nabi terima wahyu ni, siapa ke Nabi ni takut balik, ketar-ketar siapa ke demam. Maka Allah SWT jadikan Khadijah ni sebagai beri ketenangan kepada Nabi, cerita kepada Nabi, kamu ni orang yang baik wahai Rasulullah, kamu orang yang baik, kamu orang yang baik, orang yang suka menolong, suka menderma. Tak kira Allah SWT nak
nak menzalimi kamu tak. Ada perkara yang baik. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh bapa saudara Nabi, walaupun kita tengok di akhir hayat, dalam sejarahnya di akhir hayat, dalam hadis-hadis pun juga Abu Talib ini tidak menerima dakwah Nabi. Tetapi Abu Talib ni walaupun dia tidak menerima dakwah Nabi, dia menjaga keselamatan Nabi. Bila musyrikin Mekah, kafir Quraisy ni, bila nak buat apa-apa pada Nabi, fikir kepada Abu Talib, pak saudara dia, pembesar Quraisy. Orang panggil itu Allah Taala jaga. Maka disebut dalam ayat ini, allazi anqadha dhahrak, yang memberati tanggunganmu dengan memberikan berbagai kemudahan dan dalam melaksanakannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni, wa wada'na anka wizrak, Allah sebut, kami angkatkan dan kami ringankan daripada kamu beban. Bila mana nak dakwah ni, dengan adanya di antaranya disebut dalam syarah ni, adanya di antara Sayyidatuna Khadijah bersama pula Abu Talib. Walaupun Abu Talib tak terima dakwah Nabi, tapi dia menjaga keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang sakok banyak, kafir Quraisy ni banyak. Orang panggil sakok, rasa malu mata, malu Allah bila mana Nabi duduk bersama Abu Talib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Allah SWT jadikan jiwa Nabi ni jiwa yang pemaaf, jiwa yang pemaaf, jiwa yang sabar, pemaaf. Betul lah Allah Taala sebut, Allah Taala sebut dalam ayat yang kedua tadi, wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Allahu akbar. Kita tengok jiwa Nabi ni pemaafnya, tidak mudah marahnya. Dia Nabi tidak mudah marah. Tetapi dalam ketegasan itu Nabi tegas, memang tegas. Bila berperang dengan kafir Quraisy, dalam peperangan banyak kali Nabi berperang. Kita tengok dalam sejarah, kalau tak silap ambo, dalam 26 kali. Dalam 26 kali peperangan. Selama Nabi ada, Nabi masih berada, Nabi hidup, dalam hidup Nabi ni 26 kali peperangan hok terlibat. Jadi sama ada terlibat secara khusus ataupun tidak, disebut dalam kitab sirah 26 kali. Tapi ketika Nabi berperang ni, Nabi tak takut, Nabi berani. Walaupun jiwa Nabi ni lembut, pemaaf, tetapi bila berperang menghadapi musuh, Nabi duduk depan. Inilah orang panggil Allah SWT angkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, orang panggil sempurna. Sempurna. Allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak, dan kami telah meninggikan bagi kamu sebutan nama kamu dengan menggunakan pangkat Nabi dan berbagai-bagai kemuliaan. Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala angkat, wa rafa'na laka dhikrak, kami angkat bagi kamu sebutan nama kamu. Welu, bagaimana sebutan nama Nabi Muhammad ni? Tuan-tuan semua, nama Nabi Muhammad ni, bila kita tengok dalam syarah ni, dalam tafsir Jalalain ada disebut, mungkin tafsir lain pun ada disebut, bila mana di antaranya Allah Subhanahu wa taala iringi nama Nabi Muhammad, di antaranya wa rafa'na laka dhikrak, kami angkat nama kamu Muhammad, bi an tudhkara, bahawa disebut ma'adzikri, disebut kamu Muhammad bersama zikri, sebut nama aku. Bila sebut nama aku, nama Allah tu, bila sebut nama Allah, Allah kata bila sebut nama aku, nama kamu ada sekali. Sebut nama aku, nama kamu ada sekali. Fil adhan wal iqamah wa tashahhud wal khutbah wa ghairiha. Dalam masa rebah, ada tidak rebah? Asyhadu an la ilaha illallah, terus hayya 'alas salah, ada lagi tu. Nama Nabi Muhammad tak sebut tu. Mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu rasulullah. Bila mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, tak sebut, tak sah ucapan tadi, tak sah tasyahud, tak sah Islam, tak jadi Islam. Sebab apa? Sebab tak ada nama Nabi. Sebab tu bila kita pergi masjid mana, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, ni Allah Ta'ala sebut ni, wa rafa'na laka dhikrak,
Hebat nama Nabi kita ni. Sebab tu Nabi sebut, siapa yang ada anak 3, anak lelaki 3, tiba-tiba dari 3 ni dia tetap pun nama Muhammad. Ini di antara orang yang tidak ambil kesempatan. Sebab Nabi suka bila umat dia nama Muhammad. Dan di akhirat nanti Nabi akan tanya siapa yang namanya seperti namaku. Jadi kita kalau ada anak cucu keluar yang lelaki, letaklah nama Muhammad ataupun Ahmad. Biar ada nama Ahmad ataupun Muhammad. Sebab Nabi berbangga. Nama Nabi ni akan disebut-sebut di dalam mana? Di dalam khutbah. Asyhadu alla ilaha illallah dan tasyahud. Dalam khutbah ni banyaklah. Iaitu khutbah di atas manabir, mimbar, khutbah nikah, hari raya fitrah, raya hari adha, pada hari Arafah, ayyamut tasyrik, ketika melontar jamrah di Safa Marwah, semua di sudut dunia, atas dunia ni orang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di seluruh dunia ni, atas dunia ni orang menyebut nama Nabi Muhammad. Kita sebut Malaysia, sebut Indonesia, sebut siapa ke Amerika mana pun, orang sebut nama Nabi Muhammad semua. Betul dengan ayat Allah Ta'ala sebut, wa rafa'na laka dhikrak. Muhammad, kami telah meninggikan bagi kamu sebutan nama kamu. Allah Akbar, hebat Nabi kita Muhammad. Yang Allah Ta'ala jadikan hebat juga Nabi kita ni, bila mana kita sebut nama Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam bentuk selawat, maka Nabi jawab. Kita bagi salam, salam dan selawat kepada Nabi, Nabi jawab. Ada disebut dalam hadis, Nabi akan jawab setiap hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat ni disunatkan apa amalan yang paling baik, iaitu selawat Nabi. Banyak-banyak selawat. Dan itu disebut dalam satu hadis. Nabi dihimpunkan selawat ni pada hari Jumaat. Dihantar selawat oleh Nabi. Dan ada ada hadis yang kata selawat dan salam ni sapa terus pada Nabi. Hebatnya selawat ni. Sebab di situ kita sebut nama kekasih Allah Taala, kita selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga Nabi kata, siapa dia yang mendengar nama aku dalam orang selawat pada aku, tiba-tiba dia tidak menyambut selawat tadi. Bila kita dengar orang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak sambut sekali. Nabi kata, kalau nak tahu, itulah di antara umat aku yang mana dia ni bakhil. Nabi kata bakhil. Jangan kita dilabelkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bakhil, kerana Allah Taala sebut wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Dah habis ke dalam. Fa inna ma'al usri yusra. InsyaAllah kita sambung sikit lagi lah pada hari Isnin. Tak sempat habis kerana masa dah 7 lebih dah ni. Jadi insyaAllah tuan-tuan tanda kita akan sambung pada hari Isnin. Kalau tidak ada arah melintang, insyaAllah ayat yang seterusnya selepas daripada wa rafa'na laka dhikrak, maka kita akan sambung fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ada 4 ayat lagi, kita tadabbur makna insya-Allah. Jadi yang bahasa sekolah dulu, ambo ucap terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapat pahala yang setimpal daripada Allah SWT, dengan syarat kita mari ikhlas niat, aku mari kerana Allah, tidak kerana lain, tidak ada kerana benda-benda lain. Bukan kerana saja-saja nak cari ekor, nak cari kapek baru. Kapek baru ni alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kapek baru ni semaya sedap, jijak sedap, sujud sedap, duduk salon nendik sedap berasa. Maka dengan adanya kita ni kapek baru, maka lebih selesa. Marilah kita ni meraikan majlis-majlis dengan kita semayanya jemaah, mari sama masjid, i'tikaf, baca Quran, mengaji dan sebagainya insya-Allah. Jadi yang masa sekolah dulu yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri hamba sebagai hamba makhluk yang lemah, kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.